بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan perbahasan kita daripada kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullah. Baik, jadi kita sambung pada bab yang ke-11. Iaitulah kita masih membahaskan berkenaan dengan nafsu lawamah. Baik. Jadi kita dah sebut sebelum ini berkenaan dengan pendapat para ulama berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan nafsu lawamah. Baik. Kemudian kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wal awwalu al-adhhar fa inna hadha al-ma'na law uridu laqila al-mutalawwimah kama yuqal al-mutalawwinah wal mutaraddidah walakin huwa min lawazim al-qawm al-awwal ولكن هو من لوازم القول الأول فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه فالتلوم من لوازم اللوم. Baik. Jadi pendapat yang pertama kata Imam Ibn Qayyim lebih kuat ataupun lebih adhar, maksudnya lebih kuat. Kerana bila dimaksudkan dengan jiwa yang berubah-ubah dan ragu-ragu itu, tentulah ianya kalau disebutkan dengan jiwa yang berubah-ubah dan ragu-ragu, dia akan disebut dengan mutalawwimah. Sirahnya sama macam al-mutalawwinah. Al-mutalawwinah. Baik. Itu disebut sebagai mutaraddidah. Namun perubahan dan keraguan merupakan konsekuensi daripada pendapat pertama. Baik, maksudnya di sini dia adalah lawazim. Jadi kita dah sebut sebelum ni, kalau kita perhati balik sebelum ini, perbezaan ulama dalam nak mentakrifkan lawamah tu lah, perkataan lawamah tu kan. Ada yang kata daripada talum, daripada kalau kita tengok balik kata Ibn Abbas, yang nafsul laum kan. Lawamah maksudnya jiwa yang sering mencela ataupun kuat mencela. Yallati tandamu ala ma fata, kata Mujahid, jiwa yang ataupun nafsu ataupun jiwa yang menyesal atas apa yang terluput. Wa talumu alaih, bila menyesal maka dia akan mencela, mencela diri sendirilah maksudnya. Kata Qatadah pula, al-fajirah, ini nafsu yang melakukan kejahatan lah, fajirah kan, melakukan kemaksiatan. Kata talumu ala al-khair wa syar, kata Ikrimah, nafsu yang mencela atas kebaikan dan mencela juga atas keburukan kan. So itu kalau kita tengok balik, Atha' Ibn Abbas kata, kullu nafsin talumu nafsaha yawmal qiyamah, yalumul muhsin nafsahu alla yakuna izdada ihsana, yalumul musii'u nafsahu alla yakuna raja'a an isaatihi. Masing-masing pada hari kiamat kelak akan mencela diri masing-masing, akan mencela jiwa dan diri masing-masing. Kalau orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan, dia akan mencela dirinya. Sebab apa? Sebab kalaulah boleh dia tambahkan lagi kebaikan. So maksudnya dia menyesal. Maksudnya dia menyesal kat dunia dulu dia tak buat lebih banyak kebaikan. Itu kan. Adapun orang yang berdosa, orang yang bersalah, maka dia akan mencela dirinya dan menyesal dan dia mengharapkan agar dia tak mengulangi perkara keburukan dan kejahatan yang dia lakukan dulu. Itu kedua-dua bentuk penyesalan dan juga kita kata al-laum, pencelaan terhadap diri sendiri. Baik, kemudian kita pun dah sebut berkenaan dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jadi kita revise sikit.
innal mu'min wallahi ma tarah illa yalumu nafsahu ala kulli halatihi. Baik, sesungguhnya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, katanya sesungguhnya demi Allah, engkau tidak akan melihat orang mukmin kecuali pasti mencela dirinya dalam segala keadaan, kerana dia merasakan bahawa semua yang dilakukannya itu kurang. Ala kulli halatihi yastaqsiruha fi kulli ma yaf'al. Orang mukmin, sikap mukmin ni, sikap orang beriman ni, dia takkan mendabik dada dengan amalannya. Dia tidak akan merasa puas ataupun merasa cukup dengan amalannya. Tetapi dia akan sentiasa mencela dirinya ataupun dalam setiap keadaan, kerana dia melihat bahawasanya semua yang dilakukannya itu masih lagi ada kekurangan. Kerana dia tahu dirinya, kerana dia adalah manusia tidak sempurna. Nampak? Sebab itu kita kena faham, bila kita sebut mencela diri sendiri ni, sebab apa kita mencela diri kita ni? Sebab apa orang ulama salaf dulu kata orang beriman ni dia akan mencela diri sendiri dalam setiap keadaan. Maksud di sini iaitulah dia tidak akan merasa cukup dan merasa sudah cukup dengan kebaikan yang dilakukan, lalu menatijahkan at-tawakkul, yakni perbuatan menyerah. Nampak? Sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri di sini, yastaqsiruha fi kulli ma yaf'al. Seorang beriman dia akan rasa kurang. Walaupun dia dah buat kebaikan tu, dia dah buat banyak dah kan. Walaupun dia dah dapat macam-macam, maksudnya dia dah hasil daripada kebaikan yang dia buat tu dah, maksudnya kalau kita kata sekarang ni dah macam-macam anugerah lah dapat, macam tu lebih kurang kan. Dah dapat anugerah tu, anugerah ni, orang ni bagi ni, orang tu bagi ni, orang semua puji dia masih lagi tak akan rasa cukup, dan dia masih lagi, maksudnya dia masih lagi rasa kurang. Dia tak akan rasa okey ni dah cukup. Orang dah panggil dia baik, buat kebaikan, orang dah panggil dia orang yang pemurah dan sebagainya, dia rasa cukup. Tak. Dia sentiasa akan yastaqsiruha fi kulli ma yaf'al. Dia akan sentiasa merasakan merasakan kurang. Merasakan bahawasanya apa yang dilakukannya itu masih lagi tidak sempurna, masih lagi kurang. Fayandamu wa yalumu nafsahu. Sebab itu dia akan menyesal dan dia akan mencela lagi dirinya. Adapun wa innal fajira, adapun orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, dosa maksiat, la yamdi quduman, dia akan terus menerus melakukan dosa. La yu'atibu nafsahu, dan dia tak pernah mencela dirinya. Kan? Ini orang yang Orang yang tak kira lah, tak semestinya dibuat maksiat. Tak semestinya dibuat maksiat semata, bahkan boleh jadi kebaikan yang dibuat itu tetapi kita kata dengan tujuan yang tidak baik, ataupun dengan niat yang rosak, dengan su'ul qasad, dengan qasad yang salah, ataupun dengan adanya bercampurnya perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan seperti syirik, riak, ujub, sum'ah, takabbur dan sebagainya kan. Boleh jadi perbuatan tu bukan maksiat tetapi amalan kebaikan, tetapi dia merasa ujub dengan amalan kebaikannya sehingga dia tak pernah mencela dirinya sendiri. Ini bahaya. So maksudnya ini boleh berlaku pada orang-orang yang kita kata tak terbatas pada orang yang melakukan maksiat saja, bahkan boleh jadi berlaku pada orang yang berada di atas ketaatan. Sebab itu kata sebahagian ulama salaf, kami tidak takut dosa ataupun kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahil, tetapi yang paling kami takut adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang salat. Subhanallah, ada perkataan sebahagian ulama salaf mengatakan kami tidak takut kalau kejahatan tu dilakukan oleh orang-orang yang memang sedia ada dah buat jahat dah, memang dah tabiat dia buat kejahatan kan, memang kaki maksiat, memang tak pelik kan. Tetapi yang kami paling takut bila kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang salat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang-orang yang salat, orang-orang yang kita bagi contoh yang lebih mudah nak faham, orang-orang yang kaki masjid, orang-orang yang apa lagi kita kata dia menuntut ilmu kan, orang-orang yang mengaji agama, macam itulah. Kalau ini buat yang jenis ini, kalau golongan ini yang buat dosa dan maksiat, atau terjebak dalam dosa dan kemaksiatan, maka ini lebih bahaya.
Dan dosa dan maksiat ni kita kena faham bukan setakat dosa yang kita nampak, bahkan lebih jauh lagi dipandang oleh ulama, itulah dosa yang berkait dengan hati, iaitu berkait dengan sikap ujub, sikap sombong, sikap berbangga dengan amalan sendiri, merasakan diri telah suci ataupun merasa diri lebih baik berbanding orang lain, riak dalam amalan. Semua itu adalah perkara-perkara yang berkait dengan amalan hati. Sebab itu lebih bahaya. Maka orang macam ni dia akan apa? Dia takkan sedar diri. Sebab itu kata Hasan Al-Basri di sini, wa innal fajira la yamdi quduman la yu'atibu nafsahu. Orang yang fajir, orang yang jahat ni, dia akan terus menerus melakukan dosa, tak sedar kan, la yu'atibu nafsahu, dan dia takkan pernah mencela dirinya. Tak pernah cela diri dia. Dia tak pernah rasa diri ini dia bersalah. Itu lebih bahaya kan. Sebab itu kalau kita tengok balik, pentingnya kita kata al-lawamah ini, nafsu lawamah ini, kalau kita tengok dari sudut makna yang pertama, maka ianya merujuk kepada apa? Celaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kita dah bincangkan tadi, ada juga yang menyebutkan dari sudut maknanya itu daripada talawum. Itulah tu apa dia, banyaknya perbuatan ataupun keraguan yang berlaku di dalam hati, dan dia tidak menetap dalam keadaan yang satu. Baik. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, yang awal itu lebih tepat, tetapi tak menafikan makna yang kedua. Makna yang kedua ni maksudnya apa? Lawamah ni maksudnya jiwa yang kita kata apa? Tadi jiwa yang mencela kan? Yang first jiwa mencela. Yang kedua ni maknanya jiwa yang berubah-ubah. Taraddud, yang ragu-ragu. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim di sini, wan nafsu qad takunu taratan ammarah wa taratan lawamah wa taratan mutma'innatan bal fil yawmil wahidi was sa'atil wahidah yahsulu fiha hadha wa hadha wa hadha wal hukmu lil ghalibi 'alayha min ahwaliha fa kaunuha mutma'innatan wasfu madhin laha wa kaunuha ammaratan bisu'i wasfu dhammin laha wa kaunuha lawamatan yanqasimu ila al madhi wal dhamm bihasbi ma talumu alaih. Subhanallah. So kat sini kita boleh nampak di sini. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dan jiwa itu boleh jadi kadang-kadang dia akan berlaku padanya sifat kita kata ammarah, maksudnya dia mengajak kepada keburukan. Nafsu kita ni boleh jadi dia dalam keadaan mengajak kepada keburukan. Bila adanya faktor-faktor, adanya penggerak-penggerak, adanya bawa'if, iaitu faktor-faktor yang mendorong untuk dia melakukan kejahatan. Ammaratun bisu'. So innan nafsa la ammaratun bisu'. So itu maksudnya nafsu kita ni boleh jadi ada waktunya dia akan mengajak dan menyeru kepada kejahatan. Kan? Contohnya, kita bagi contoh yang mudah. Orang yang baik setara mana sekalipun, kalau dia telah dikelilingi dengan faktor-faktor yang boleh mendorong dia untuk melakukan kejahatan. Contohnya, kita kata dalam konteks isu berkenaan dengan syahwat, contoh. Kan? Kita bila kita sebut tentang isu berkenaan dengan fitnah syahwat ini, baik. Sebab itu ada kita kata istilah orang ramai kata apa? Ialah bila nafsu ini telah menggerakkan ataupun nafsu ini telah bermaharajalela, maka dia akan lupa segala-galanya kan. Sebab itu kata kopiah pun akan tertanggal kan, jubah pun akan tercabut kan. Jadi tak bermanfaatlah bila adanya pendorong-pendorong itu lebih kuat berbanding dengan keimanannya sendiri. Sebab itu kita penting bila kita letakkan iman tu. Sebab itu kadang-kadang nafsu itu dia boleh menjadi ammarah, maksudnya menyeru kepada kejahatan. Bila adanya faktor-faktor. Sebab itu Islam datang menjaga supaya dijaga faktor-faktor yang boleh membawa kepada kejahatan itu disekat. Sebab itu di dalam syariat kita adanya kaedah disebut saddud dzari'ah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut jangan kamu berzina, tetapi Allah kata la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. So apa maksud dia? Maksudnya syariat kita yang sempurna menegah kita untuk bukan setakat berzina, tetapi menjauhi pintu-pintu yang boleh membawa kepada perzinaan. Itu Allah Ta'ala bagi tahu
wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ianya adalah perkara yang keji dan jalan yang seburuk-buruk jalan. Jadi sebab itu dalam syariat kita, Islam datang, dia menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan. Sebab itu inilah jalan yang terbaik. Kan? Jadi berbanding dengan kita kata kita dah terhantuk barulah kita nak sedar, nasi dah jadi bubur, itu tak jadi, kita kata tak menyelesaikan masalah macam negara-negara barat sekarang. Dia orang semua fikir tentang isu tentang macam mana ni anak-anak luar nikah ni, macam ni kita nak buat. Dia orang fikir macam tu je. Okey. Tapi dia orang tak pernah nak fikir tentang prevention. So nampak tak betapa apa kita kata betapa celarunya pemikiran mereka. Kan mereka fikir okey, solutionnya kita buat apa, kita buka lagi tempat-tempat pemeliharaan ataupun tempat-tempat penjagaan, rumah-rumah penjagaan dan sebagainya. Tetapi mereka tak pernah nak fikir tentang prevention tu. Tetapi Islam datang. Islam menegah, memberikan solution yang paling ampuh, iaitu menegah. Prevention is better than cure. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Itulah wiqayah dia, itulah prevention dia. Kan? Buat apa kita bersusah payah buat benda yang kita kata kita seakan-akan macam menggalakkan lagi perzinaan, menggalakkan lagi seks luar nikah, menggalakkan lagi seks kita kata apa bebas, dan perbuatan-perbuatan keji. Jadi ini sesuatu yang kita kata kita nampaklah betapa celarunya. Sebab itu kita bagi contoh tadi, zina tadi kan. Allah SWT perintahkan kita jauhi zina. Bila jauhi zina ni maksudnya apa sahaja yang boleh membawa kepada perzinaan. Sebab itu yang jadi masalah sekarang. Jadi masalah bila sama juga macam isu-isu berkenaan dengan jenayah seksual yang makin kronik di dalam negara kita, dan bukan setakat di negara kita tapi di seluruh dunia. Bahkan di negara kita, kerana kita kalau kita tengok balik, yang paling menyedihkan bila kita kata negara kita adalah negara yang majoriti kita adalah umat Islam. Jadi kita sedih bila kita tengok kenapa berlakunya banyak tersebarnya jenayah-jenayah berkait dengan syahwat ini, seksual ini, jenayah seksual ini, kerana kita tak mengawal, kita tak ada usaha untuk mengawal jalan-jalan ataupun perkara-perkara, faktor-faktor yang boleh membawa kepada hal tersebut. Sebab itu tidak dikawal internet dan sebagainya dari sudut keluarga, ibu bapa tak mengawal apa yang dilihat, konten yang dilihat oleh anak-anak mereka. Kemudian ibu bapa juga tak menjaga, kan. Kerajaan juga tak menunjukkan satu usaha yang serius untuk mengekang budaya-budaya kuning, budaya-budaya hijau, biru dan sebagainya yang pelik-pelik ni yang cuba dimasukkan. So kita perlukan kepada integrasi semua pihak, bukan setakat ibu dengan ayah saja. Kerajaan juga ada peranan, ibu bapa ada peranan, guru-guru ada peranan, semua ada peranan masing-masing. Sebab itu kita katakan nafsu ammarah ini dia boleh jadi dia akan digerakkan oleh faktor-faktor tadi. Sebab itu yang paling penting adalah iman tadi. Didikan agama, iman, yang itu yang akan menyelamatkan seseorang. Bukanlah pada kita kata dalam konteks agama ni, bukan semata-mata cukup kita hanya bagi dia hafal Quran, cukup kita hantar dia ke ma'had tahfiz, cukup kita pakaikan dia dengan pakaian agama, dengan jubah serban dan sebagainya, tetapi kita tak didik roh agama itu sendiri. Itu yang paling penting. Roh agama itu iaitulah iman, akidah yang sahih, tauhid kita kepada Allah, itu yang paling penting. Lebih penting daripada segala-galanya. Menjadi masalah kita, masyarakat kita ini lebih menekankan penampilan semata-mata. Kita kata apa yang zahir sahaja, tetapi isi dan juga kefahaman praktikal terhadap agama itu diabaikan. Sebab itu kita tengok ini antara perkara yang perlu kita perhatikan. Baik. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim di sini, wan nafsu qad takunu taratan ammaratan. Jadi jiwa ini boleh jadi kadang-kadang dia akan bersifat ammarah. Ammarah apa maksudnya? Iaitulah menyeru kepada kejahatan.
Wa taratan lawamatan. Kadang-kadang dia akan bersifat dengan sifat lawamah. Dia akan mencela. Wa taratan mutmainnatan. Kadang-kadang dia akan bersifat tenang. Bal fil yaumil wahidi was sa'ahul wahidah yahsulu fiha. Bahkan kalau kita tengok balik, pada hari dan saat yang sama, ketiga sifat-sifat tersebut boleh terjadi padanya. Dia boleh berhimpun pada waktu yang sama. Wal hukmu, ataupun dia kata sini hadha wa hadha wa hadha, tiga tadi. Wal hukmu lil ghalibi 'alaiha min ahwaliha. Baik status hukumnya. Hukum, kita kata hukum apa? Hukum di sini merujuk kepada hukum nafsu tersebut. Kita nak statuskan dia apa? Kita nak kategorikan dia apa? Nafsu lawamah ke, nafsu ammarah ke, nafsu mutmainnah. Macam mana kita nak tentukan dia tu nafsu apa? Maka hukumnya, kata Imam Ibn Qayyim, hukum lil ghalib. Maksudnya lil ghalib 'alaiha, yang paling yang paling dominan lah, yang kita kata apa? Tergantung hukumnya itu pada sifat mana yang paling dominan, kan? Yang ada pada jiwa tersebut. Kalau nafsu ammarah ni semua ada, kan? Semua ada. Dia nak buat, dia ada terdetik nak buat maksiat dan sebagainya. Dia tengok benda maksiat, kemudian dia ada terdetik. Kadang-kadang boleh berlaku. Tetapi apa yang menghalang dia untuk melakukan maksiat? Nafsu lawamah. Nafsu lawamah, kerana dia akan fikir. Sebab itu pentingnya nafsu lawamah ni. Allah Ta'ala dah bagi cukup bagi orang beriman ni, dia ada nafsu lawamah. Sebab nafsu lawamah ni dah yang akan dia nafsu lawamah ni kita boleh ibaratkan macam satu tangga ataupun satu perantara yang akan membawa seseorang kepada nafsul mutmainnah. Maksudnya bila dia ada terdetik nak melakukan maksiat, contohnya bila dia tengok bila ada seorang lelaki yang katakanlah dia melihat seorang wanita, kemudian dia ada terdetik untuk melakukan maksiat. Tapi nafsu lawamah itulah yang apa? Yang menggerakkannya. Dia fikir tentang konsekuensi perbuatan dia. Dia tahu kalau aku buat benda ni Allah Ta'ala marah. Kalau aku buat benda ni maksudnya aku takkan tenang. Kalau aku buat benda ni adanya dia adalah dosa. Kalau aku buat benda ni Allah akan azab aku. Kalau aku buat macam ni aku telah melakukan kesalahan. Aku buat macam ni aku boleh macam ni. Kan? Paling minimum level bagi orang-orang awam ataupun orang-orang yang ialah orang awam di kalangan mereka yang fitrahnya sejahtera, orang awam di kalangan kaum muslimin, dia kata kalau aku buat macam ni aku akan kena tangkap, aku akan dipenjara, aku akan sekian. Dia tahu, paling kurang dia tahu nasib ataupun konsekuensi dia di dunia. So kalau aku buat jenayah macam ni aku akan ditangkap. Kalau aku merompak, aku mencuri, aku akan ditangkap. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga, kan? Jadi dia tahu konsekuensi. Walaupun dia ada maksudnya nafsu ammarah tu datang, kadang-kadang datang, syaitan tiup kan. Tetapi bila adanya nafsu lawamah, maka hal tersebut yang akan mencela dirinya. Nafsu tu akan cela apa yang dia niatkan atau apa yang dia nakkan, apa yang dia inginkan, kan? Jadi bila dia dah mencela dirinya tadi, kemudian dia akan naik kepada peringkat berikutnya, nafsul mutmainnah. Lalu dia akan menyibukkan dirinya dengan ketaatan. Dia kata, daripada aku fikir benda-benda macam ni, baik aku bekerja. Contoh, kan? Kalau orang yang macam tadi, kan, dia katakan di hadapan dia ada orang bagi apa? Ada orang tawarkan rasuah. Contoh pegawai kerajaan ke, ada orang tawarkan rasuah. Dia nampaklah duit tu banyak. Tapi tengok, kalau dia tak, nafsu ammarah akan menggalakkan dia dan akan mendorong dia untuk mengambil rasuah tersebut, sebab dia nampak duit banyak-banyak ni berkepuk-kepuk duit. Juta-juta orang nak rasuah dia. Nafsu ammarah. Tetapi dia akan terfikir, Allah, kalau aku ambil ni kena tangkap ni. Itu lawamah tu. Kalau aku ambil ni haram. Aku nak makan nanti haram. Aku nak bagi makan anak bini aku haram. Takkan aku sanggup nak bagi makan anak bini aku ni daripada hasil yang haram. So dia fikir, waktu tu dia mencela diri dia, lawamah. Itu maksud proses tu. Kita kata proses lawamah ni dia ragu-ragu. Kita sebut balik-balik makna yang Ibn Qayyim sebut dua tu. Dia lawamah ni mencela diri sendiri, kemudian dia ada keraguan. Maksudnya keraguan sama ada dia nak, sebab tu kata Imam Ibn Qayyim,
apa dia lawamah ni yang qasimu ila al-madhi wal zam. Dia lawamah ni kembali terbahagi kepada pujian dan juga celaan. Maksudnya di sini kalau dia dia mencela dirinya dalam konteks mencela dirinya tu untuk terus melakukan kemaksiatan, maka itu tercelalah. Tapi kalau dalam konteks dia cela dirinya kemudian dia meninggalkan maksiat tersebut, maka itulah yang terpuji. Baik. Ataupun dalam makna yang berikutnya, bagi orang yang melakukan kebaikan, dia akan mencela dirinya dari sudut dia rasa dia kurang lagi. Maksudnya kalau dia katakan dia menuntut ilmu, dia kata dia dah rajin dah menuntut ilmu, tapi dia kata aku masih lagi kurang. So dia cela diri dia sendiri. So aku kena so dia pun giatkan lagi usaha dia menuntut ilmu. Contoh, aku masih lagi kurang baca kitab, baca buku. So aku giatkan lagi baca buku. Aku masih kurang hadir majlis ilmu. So dia giatkan lagi hadir majlis ilmu. Contoh. Ataupun orang yang sedekah misalnya, dia dah sedekah tetapi dia rasa dia cela diri dia balik. Aku rasa macam aku sebelum ni aku sedekah macam agak tidak ikhlas katakan. Dia cela diri dia, tapi itu benda kita balik pada diri lah. Kemudian dia pun kata aku nak sedekah lagi, tapi kali ni aku, contohnya sebelum ni dia sedekah dia selalu tunjuk dekat orang ataupun dimasukkan dekat media sosial ke macam-macam kan. Kita tak diperintahkan untuk gali isi hati manusia, tapi dia sendiri, orang tu yang buat tu dia rasa macam something wrong. Dia kata sebelum ni aku sedekah, aku asyik sebut, aku asyik ambil gambar je, asyik post dekat media sosial je. Kemudian dia cela diri dia. Apa kata kali ni aku sedekah senyap-senyap, aku tak bagi tahu siapa-siapa. Nampak? So pencelaan terhadap diri dia tadi menatijahkan amalan yang lebih baik, menatijahkan penambahan amalan dan amalan yang lebih baik. So lepas pada tu, lepas dia cela diri dia bukan kita nak bincangkan tentang status amalan dia tu, ni nak bincang tentang diri dia. Diri seseorang tu, kita bila kita sentiasa mencela diri kita, maksudnya mencela dari sudut kita nak menatijahkan lagi amalan yang lebih baik, lebih ikhlas, lebih bertepatan mengikuti sunnah dan sebagainya, maka itulah yang akan memberikan kita kata sisi ataupun menambahkan nilai kebaikan ataupun ihsan tersebut. Baik. Jadi itu contohnya. Bagi orang yang melakukan dosa tadi, dia akan kesalahan dan dosa dan sebagainya, maka dia akan menyesal, dia akan mencela dirinya atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Itu maksudnya yang qasimu ilal madhi wal dham bihasbi ma talumu alaih. Baik. Jadi kita balik pada tadi. Perkataan Imam Ibn Qayyim tadi, hadza wa hadza wal hukmu li ghairi fa kaunuha mutma'innatan wasfu madh laha wa kaunuha ammaratan bisu'i wasfun dhamm laha. So jadi bila dia dah sampai tahap dia dah macam tadi itu kita bagi contoh, dia dah cela diri dia, kemudian apa yang berlaku macam tadi yang rasuah tadi, so dia dah nampak depan mata dia tadi duit berjuta-juta, kemudian dia fikir tentang nasib anak dia nanti, nasib diri dia di akhirat nanti macam mana, dia fikir dengan iman, dia fikir nanti kelazatan yang ada di dunia ni hanya sementara kan. Macam contoh pula orang yang dia melihat ada orang perempuan ajak dia buat maksiat dan sebagainya, dia fikir kan, dia akan kelazatan yang dia dapat tu hanya sementara kan, tak pasal-pasal kena penjara kan, tak pasal-pasal merana dan merengkuk dalam penjara bertahun-tahun, itu baru penjara di dunia, belum lagi nasibnya di akhirat. Kalau orang yang beriman, dia akan memikirkan nasib di akhirat, kerana nasib di akhirat tu kekal abadi. Kalau dia masuk dalam neraka tu bukanlah senang dia nak keluar balik, dia kena fikir balik, dia kena fikir 2-3 kali sebelum nak buat maksiat, sebelum nak buat benda-benda yang tak baik tadi. So dia akan fikir, dia akan bertarung. Waktu itulah kita kata nafsul lawamah ni dia akan bertarung. Sama ada dia nak berpihak pada ammaratun bisu ataupun dia nak berpihak kepada mutmainnah. Sebab itu kalau kita tengok balik, contohnya macam orang yang rasuah tadi, so dia kata daripada aku duk fikir nak ambil rasuah ni, lebih baik aku tak payah ambil dan aku teruskan pekerjaan aku yang halal ini kan. Dia fokus pada pekerjaan dia yang halal, dan itu lebih menenangkan. So dengan fokusnya dia dengan melakukan amalannya, kerjaannya yang halal tadi, maka itulah yang akan membawa dia kepada nafsul mutmainnah. Sebab itu setiap ketaatan yang kita lakukan itu dia akan membawa kepada mutmainnah, dia akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, Allah Taala sebut dalam Quran. Maka ketahuilah
bahwasanya hanya dengan berzikir, mengingati Allah itu dapat menenangkan hati, mententeramkan hati-hati dan menenangkan jiwa. Baik. Jadi zikir di situ bukan semata-mata zikir dengan lisan, bahkan zikir dengan perbuatan, zikir dengan amalan, tindak tanduk. Maksudnya bila orang tu dia apa yang menghalang dirinya daripada maksiat tadi disebabkan oleh dia mengingati Allah, disebabkan oleh hatinya tadi gerun memikirkan tentang nasibnya di akhirat, gerun akan azab-azab Allah, maka menghalang dia untuk melakukan kemaksiatan, menghalang dia untuk melakukan dosa tadi. So daripada asalnya ammaratun bisu, nafsu dia tadi menyeru, menggoda dia untuk ambil rasuah tadi, akhir sekali dia tak jadi, dia tak ambil, kemudian dia meneruskan pekerjaannya yang halal, dan itulah yang akan membawa dia kepada mutmainnah. Baik, sebab itu kita dalam hidup ni ketenangan dan ketenteraman jiwa itu yang paling penting. Ketenteraman kita, ketenangan jiwa, ketenteraman hati kita ini hanya boleh dicapai dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan Imam Ibn Qayyim. Wal maqsudu dzikru ilaji maradil qalbi bi istila'in nafsil ammarati alaihi wa lahu ilajan muhasabatuha wa mukhalafatuha. Baik. Tujuan yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah di sini. Maksud di sini, tujuannya. Tema perbahasannya. Kita kata adalah apa? Balik pada tema perbahasan yang utama, iaitulah pada menyebutkan berkenaan dengan ilaj, yang ini penyembuhan daripada penyakit hati ini, maradil qalb, daripada apa? Daripada dominasi hawa nafsu, bistila'in nafs al-ammarati alaih, yang menyeru kepada kejahatan. Itu bagaimana kita nak merawat, bagaimana kita nak menyembuhkan hati kita daripada dominasi hawa nafsu yang mengajak dan menyeru kepada kejahatan. Kata Imam Ibn Qayyim, walahu ilajan, dan ianya ada dua cara untuk kita kata penyembuhan. Muhasabatuha wa mukhalafatuha. Itulah dengan kita melakukan muhasabah terhadap diri, muhasabah jiwa, muhasabah hati kita, wa mukhalafatuha. Dan juga kita mukhalafatuha, maksudnya kita menentang, menyelisihi apa yang dikatakan oleh nafsu. Maksudnya kita jangan ikut hawa nafsu lah. Senang kita itu kan. Maksudnya kalau nafsu kita kata macam tu, maksudnya kita tak boleh ikut. Kita kena bertentangan dengan nafsu kita. Sebab apa? Nafsu kita ni bukan baik. Nafsu kita ni sentiasa mengajak kepada keburukan. Sebab itu kita tak boleh bergantung dengan diri kita, bergantung dengan nafsu kita. Kerana kalau kita bergantung dengan diri kita, nafsu kita, habislah. Tak jadi kerja. Sebab itu binasanya masyarakat hari ini bila terlampau mengikuti hawa nafsu. Binasanya masyarakat, binasanya orang yang terjebak di dalam maksiat, yang melakukan pelanggaran, yang melakukan yang menzalimi orang lain. Kenapa? Kerana ikutkan hati, kan? Ikutkan rasa binasa. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Pepatah Melayu kata kan. Betul lah tu. Maksudnya kalau kita ikut hawa nafsu kita tu yang menjadi raja dan mendominasi perbuatan kita, tindak tanduk, tingkah laku kita, maka itu akan memusnahkan. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, wa mukhalafatuha, mesti kita kena bertentangan dengan nafsu kita. Wa halakul qalbi min ihmali muhasabatiha wa min muwafaqatiha wa ittiba'i hawaha. Wa fil hadits alladhi rawahu Ahmad wa ghayruhu min hadits Shaddad ibn Aus, min hadits Shaddad ibn Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaysu man dana nafsahu, al-kaysu man dana nafsahu, من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Baik. Maksudnya apa? Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang bijak adalah orang yang melakukan muhasabah diri. Man dana nafsahu, maksudnya dana nafsahu maksudnya yang bermuhasabah dirinya, yang dia menghitung, dan dana maliki yaumiddin, dan ad-din hari pembalasan. Mereka yang membalas jiwanya sendiri, maksudnya mereka yang menghitung, menghisap dirinya, kan?
Sebab tu din juga maksudnya hari perhitungan, kan, hari pembalasan atau hari perhitungan. Baik, dan nafsahu maksudnya memuhasabah lah, maksudnya orang yang bijak adalah orang yang melakukan perhitungan ke atas jiwanya sendiri. Maksudnya muhasabah diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persediaan dia selepas mati. Kan? Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang man atba'a nafsahu hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang membiarkan dirinya diikuti oleh hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, lalu berangan-angan terhadap Allah. Dia ikut hawa nafsu, kemudian dia berangan-angan nak masuk syurga. Tak boleh lah. Kan? Baik, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu di sini. Kemusnahan hati itu akan berlaku. Kecelakaan hati, kemusnahan hati kita itu akan berlaku bila kita mengabaikan muhasabah hati, muhasabah diri, muhasabah jiwa kita. Baik, itu yang pertama. Kemudian mukhalafatuha itu terletak pada mana? Pada wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah adalah orang yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Lalu dia hanya berangan-angan kepada Allah. Dia angan-angan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia, tetapi dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzinu fa innahu ahwana 'alaykum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm tazayyanu lil 'ardi al-akbar yawma idin tu'raduna la tukhfa minkum khafiyah. Baik. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad daripada riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kata Umar, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbang. Maksud timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu nanti ditimbang. Sungguh akan lebih meringankan diri kamu kelak di dalam hisab jika hari ini kamu telah melakukan penghitungan atau perhisaban terhadap diri kamu sendiri. Dan berhiaslah kalian untuk hari penghadap yang paling akbar. Itulah ya tazayyanu lil 'ardil akbar, maksudnya bersiaplah. Ataupun kita kata tazayyanu ni maksudnya berhiaslah. Berhiaslah untuk hari perhisaban, hari perhitungan yang besar, lil 'ardil akbar, hari pada dibentangkan amalan-amalan, hari kiamat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari yang pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah, tiada sesuatu pun keadaan yang tersembunyi lagi bagi Allah. Tak ada lagi yang tersembunyi bagi Allah. Yauma tublas sarair, pada hari yang dibuka, disingkap segala rahsia-rahsia. Kita di dunia ini kita boleh lagi kita nampak baik, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Tetapi kalau di akhirat nanti tak akan ada lagi rahsia-rahsia, segalanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa dzakara aidan 'anil Hasan qala la yulfa al-mu'minu illa yuhasibu nafsahu ma aradtu bi kalimati wa madza aradtu bi aklati wa madza aradtu bi sharbati atau bi syurbati wal fajiru yamdi quduman la yuhasibu nafsahu. Baik, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, engkau tidak akan menjumpai seorang mukmin kecuali pasti melakukan muhasabah diri dengan dia bertanya kepada dirinya sendiri. Bermonolog, monolog. Maksudnya orang beriman dia akan monolog dalam dirinya, dalam hatinya. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau beramal? Apa yang engkau inginkan sehingga engkau makan? Apa yang engkau inginkan daripada amalan kau ni? Apa yang tujuan engkau makan? Apa tujuan engkau makan? Apa tujuan engkau minum? Apa tujuan engkau tidur dan sebagainya. So dia akan tanya. Dia akan tanya diri dia. Sebab apa? Itu proses muhasabah. Kita tak perlu pun nak tanya, kita nak bagi tahu dekat orang apa yang kita fikir. Kan? Maksudnya kita cukup monolog dalam monolog dalam hati kita. Kita kata apa? Sekarang ni, hari ni aku makan. Hari ni aku bekerja. Untuk apa? So, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita muhasabah. Aku bercakap ni untuk apa? Aku menulis sekarang ni untuk apa?
Adakah aku semata-mata nakkan orang suka ataupun orang nak kalau tulis dekat media sosial tu, adakah semata-mata nak orang like, semata-mata nak tarik perhatian orang, ataupun apa tujuan aku? Adakah tujuan aku untuk dakwah atau tujuan aku untuk mengejar kemasyhuran atau tujuan aku sekian. Maksudnya dia akan muhasabah. Ha? Dan harta makanan yang dimakan, harta makanan, minuman yang dimakan pun dia akan muhasabah diri dia. Aku makan ni kerana apa? Bukanlah jadi was-was kan, bukan jadi setiap kali dia makan tu dia tanya orang-orang sekeliling dia, tak perlu sampai tahap tu. Itu dah tahap was-was. Dia cukup dalam hati lah, maksudnya dalam hati. Muhasabah tu berlaku dalam hati. Duduk seorang-seorang tak apa, menolak dalaman tak apa. Wal fajiru yamdihu quduma la yuhasibu nafsu. Ada pun orang yang fajir, orang yang jahat, dia terus saja melakukan apa yang dia nak buat, tanpa dia tak pernah muhasabah diri. Dia nak buat jahat, dia nak mengumpat, dia nak merompak, dia nak memfitnah orang, dia nak buat benda-benda yang disuka, dia tak ada rasa tak ada rasa malu, tak ada rasa nak muhasabah diri. Itulah kebiasaan orang-orang yang fajir, kata Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Qatadah fi qawlihi ta'ala wa kana amruhu furuta adha'a nafsahu wa ghubina ma'a dhalika tarahu hafidhan limalihi mudayyi'an lidinihi. Baik, Qatadah rahimahullah mengatakan ketika mentafsirkan ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 28, iaitulah apa? Wa kana amruhu furuta, dan adalah keadaannya melampaui batas. Furuta maksudnya melampaui batas, iaitulah kata Qatadah, maksud melampaui batas di sini iaitulah adha'a nafsahu wa ghubina, iaitulah dia mensia-siakan dan merugikan diri sendiri. Ma'a dzalika tarahu hafizan limalihi mudayyi'an lidinihi. Dalam masa yang sama engkau melihatnya menjaga harta bendanya dengan cermat, tetapi dalam masa yang sama dia mensia-siakan agamanya. Ni orang yang melampau. Kana amruhu furuta adha'a nafsahu wa ghubina, dia mensia-siakan dirinya, tak pernah nak muhasabah diri. Dia hanya fikir bangkit pagi, makan, minum, okey pergi kerja, kumpul duit, balik malam, esok keluar balik pergi kerja, tak fikir tentang diri dia, tak fikir tentang agama dia. Dia yang penting dia fikir apa? Tu nampak. Ma'adzalika tarahu hafizan limalihi mudayyi'an lidinihi. Kalau orang cakap tentang duit, harta benda, barulah dia apa? Yang tu sajalah yang dia nak jaga. Tapi dia mensia-siakan agamanya. Kalau orang bincang tentang isu berkenaan dengan penipuan duit ringgit, macam mana orang dia yang paling ke hadapan. Itu yang paling dia takut sekali kalau hilang duit ringgit dia. Tetapi kalau orang cakap tentang kesyirikan, orang cakap tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, perkara boleh membatalkan agama, perkara yang boleh mengurangkan iman, perkara yang boleh membatalkan iman dan sebagainya, dia tak pernah nak ambil tahu. Itu mudayyi'an lidinihi. Yang ni apa? Maksud firman Allah wa kana amruhu furuta. Dia tak pernah nak ambil tahu tentang agama. Banyak tak? Ramai tak orang macam ni? Ramai. Wallahul musta'an. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Tanggungjawab kita bukanlah kita nak menunding jari kepada siapa orang yang macam tu, tapi tanggungjawab kita adalah untuk berdakwah kepada mereka. Bukannya kita menunding jari mereka itu sekian, mereka ni tak dapat. Takut-takut balik-balik kena dekat kita. Takut-takut kita yang lupa diri. Tidak, tetapi kita memperingatkan diri kita. Itu tujuan dia. Sebab itu wakana amruhu furuta, kata Qatadah, adha'a nafsahu wa ghubin ma'a dzalika tarahu hafizan limalihi mudayyi'an lidinihi. Iaitulah apa? Iaitulah mereka yang mensia-siakan dan merugikan diri sendiri. Dan maksud mensia-siakan dan merugi diri sendiri bila mana tidak bermuhasabah diri. Dia tak pernah nak cek diri dia tak pernah nak muhasabah diri, bagaimana dia dengan Quran, bagaimana dia dengan ilmu, bagaimana dia dengan hubungan dia dengan Allah, bagaimana salat dia, bagaimana zakat dia, bagaimana puasa dia, bagaimana haji dia, bagaimana hubungan dia dengan Allah, bagaimana keimanan dia kepada Rasul, bagaimana dia dengan hadis-hadis Nabi. Dia tak pernah fikir. Itu mudayyi'an li nafsihi. Dha'a nafsahu wa ghubina. Dia rugilah dan dia mensia-siakan diri dia. Dia tak pernah tahu apa tujuan dia dicipta. Dia hanya tahu makan, minum, berhibur, bergembira, itu sahaja. Itu rugilah. Dalam masa yang sama, kau kata Hasan Basri, kau akan lihat dia ni terlampau menjaga harta benda, tetapi dia mensia-siakan agamanya. Kalau bab sebut tentang harta benda, dia yang pertama sekali lah, paling ke depan. Sebab takut harta dia hilang.
Tapi kalau sebut agama, dia tak pernah nak ambil tahu. Biarlah lantaklah agama. Agama masing-masing. Peribadi. Urusan peribadi. Kubur masing-masing lah macam-macam. Itulah perangai orang yang ada sifat yang disebutkan oleh Al-Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi, iaitu wa kana amruhu furuta. Baik. Wa qala Al-Hasan innal 'abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Baik. Al-Hasan Al-Basri berkata, seorang hamba masih dalam keadaan baik, sentiasa berada dalam keadaan yang baik selama mana masih lagi memiliki penasihat di dalam hatinya. Wa'idun fi nafsihi. Maksudnya kita ini kita dalam sentiasa dalam keadaan baik selagi mana dalam hati kita ni ada penasihat. Maksudnya hati kita ni berfungsi dengan baik, memberi nasihat dan mengingatkan kita. Wa kanatil muhasabah min himmatihi. Dan selagi mana muhasabah itu menjadi menjadi tujuan dan juga himmah, yakni perkara yang paling penting dalam dirinya, perkara yang menjadi himmah, menjadi kita kata perkara yang paling difokuskan. Maksudnya selagi mana orang itu dia ada muhasabah diri, sentiasa menghidupkan hatinya dengan nasihat-nasihat, pengajaran, wa'izun min nafsihi yang datang dalam, maksudnya hatinya yang menggerakkan, maka itu selagi itulah orang itu baik, dalam keadaan baik. Kita kalau ada perkara tersebut, kita kena sangka baik dengan Allah dan kita kena bersyukur, maksudnya kita dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kita lupa diri, kita tak pernah muhasabah diri, kita tak pernah nak menerima nasihat, kita tak pernah nak mengingati diri sendiri, kita tak pernah nak bermuhasabah, maka itu tanda-tanda kecelakaan dan tanda-tanda kesakitan bagi hati, dan boleh jadi hati itu sudah mati. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Kemudian berikutnya waqala Maimun ibn Mihran la yakunu al-'abdu taqiyan hatta yakun li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syariki li syarikihi. Walihadza qila an-nafsu kasyariki al-khawan in lam tuhasibhu dhahaba bimalik. Baik. Kata Maimun bin Mihran pula, seorang hamba tidak akan menjadi orang yang bertakwa sehinggalah dia melakukan muhasabah diri. Dengan perhitungan yang lebih cermat. Dia menghitung dirinya, muhasabah dirinya dengan hisab, dengan perhitungan yang lebih cermat berbanding perhitungan seorang sekutu terhadap sekutunya. Kerana itu ada yang mengatakan nafsu ibarat sekutu pengkhianat. Bila engkau tidak melakukan muhasabah, dia akan membawa pergi hartamu. So ini perumpamaan. Maksudnya kita ni, kalau kita ada juru audit kan. Kalau orang sekarang ni panggil juru audit. Baik. Yang audit kita kata keuangan dan sebagainya, akaun dan sebagainya, maka kita muhasabah diri kita ni lebih kena lebih dahsyat dan lebih banyak berbanding dengan orang yang audit tadi. Orang yang audit akaun. Orang yang audit kita kata pergerakan keluar masuk duit ringgit dalam sesebuah organisasi dan sebagainya. Muhasabah diri ni lebih penting dan lebih kita kena tekankan berbanding dengan audit tadi. Orang hari ni dia lebih pentingkan kan, dia kira kan ini okey, tak apalah, tak ada isu pun kita kata benda tu. Dah memang itu tuntutan dia sekarang. Kalau tak buat audit nanti akan ada penyelewengan dan macam-macam. So kena buatlah. So tapi nak bagi tahu muhasabah diri ni kena lebih lagi. Kalaulah kita dalam audit tu kita satu sen pun kita kira. Dalam audit akaun apa benda ke kan, kewangan dan sebagainya, kita satu sen pun kita akan kira. Kita tak akan satu sen je tak perlu kira. Tak, satu sen pun kena kira. Tetapi nak bagi tahu dalam mengaudit diri kita, muhasabah diri kita ni, walau sebesar zarah pun kena audit. Kena kita, bukan orang lain yang audit, kita yang sendiri yang kena muhasabah. Contohnya, kita nampak benda yang kecil. Contoh yang paling kita kata paling mudah untuk kita faham. Kita macam mana kita dengan Allah Taala bila orang tak tengok apa yang kita buat. Contohnya ada orang bila dia nampak ada sampah kan, tapi tak ada orang dia tak kutip, tapi bila dia nampak ada orang baru dia kutip supaya orang nampak apa yang dia buat. So dia akan muhasabah diri dia, audit diri dia.
benda tu walaupun kecil tetapi dia takkan apa, dia akan bagi kesan. Maksudnya dia akan, kenapa aku buat macam ni waktu orang ada tapi aku tak buat waktu orang tak ada. Contoh yang lain, orang yang apa, macam sekarang ni, kalau kita tengok orang yang macam contoh, anda bagi contoh macam dulu kami ada seorang sahabat dan juga senior kami dahulu ketika mengaji di Madinah dulu, dia akan audit diri dia. Ini yang sangat-sangat dahsyat lah macam mana dia muhasabah diri dia. Sebab bila kita mengaji di sana, kita diberikan allowance, kemudian kita diberikan allowance kitab, kita diberikan allowance bulanan. Jadi ada waktu yang kadang-kadang kita dia tak boleh datang ke kelas, sakit dan sebagainya. Setiap kali dia tak boleh datang ke kelas tu, dia akan audit diri dia. Dia buat apa? Dia akan gantikan allowance, jumlah allowance itu dengan beberapa jumlah, dia akan sedekahkan. Ini cara dia audit dia. Cara audit diri dia. Maksudnya orang lain tak tahu pun dia datang ke dia tak datang ke kan. Kelas dia tahu. Kan? Orang kelas dia tahu, tapi disebabkan amanahnya dia still apa? Dia akan keluarkan sedekah tadi tu tanpa diketahui oleh orang. Dia akan belanja, mungkin dah dia sedekah, dia belanja orang dengan duit yang allowance yang diberikan tu supaya dia terlepas daripada tanggungjawab ataupun kita kata apa, bebanan yang akan dia terpaksa pikul dan dia akan dipertanggungjawabkan atas apa, allowance yang telah diberikan. Walaupun sebesar mana sekalipun allowance diberikan, sekecil mana sekalipun, dia tetap merasa benda tersebut adalah besar. Itu contoh kita kata apa, muhasabah diri. Kan? Contoh yang lain lagi. Apa lagi? Macam ada terbaca ada salah seorang dekat Twitter ni, dia kata apa, dia tengok dia pernah ada orang tersalah bank in kat dia. Kemudian banyak dengan duit ya, dengan bilangan yang banyak. Kemudian dia ditanya, dia bagi balik, dia pulangkan balik. Itu contoh audit atau muhasabah diri. So dia tak ambil kesempatan. Walaupun apa, dia boleh ambil kesempatan, dia boleh senyap saja ataupun dia boleh tipu orang ataupun dia tak bagi balik ke, tapi di atas dasar amanah. Walaupun orang tak tahu tetapi dia still muhasabah diri. Itu contoh apa dia kata, natijah muhasabah diri. Sebab dia tahu bahawasanya walaupun dia terlepas di dunia tetapi akhirat nanti dia tak akan terlepas. Allah SWT akan hisap, akan hitung dia. Nampak? Macam juga macam orang yang meniaga misalnya. Kan? Amanah. Kan, kalau barang tu ada cacat cela dan sebagainya, ada aib, dia kena bagi tahu. Dia tak boleh sembunyikan. Dan dia kena jujur. Sebab dia kena muhasabah. Sebab dia kena muhasabah diri dia. Kalau dia tak jujur ni, macam mana? Apa nasib dia nanti? Ada orang dia tipu. Dia tipu, kemudian dia dah dapat duit, dia lari. Kerana dia tak ada muhasabah. Kan? Kerana tak ada muhasabah. Jadi ini yang paling penting. Sebab itu kalau kita tengok balik integriti sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, integriti sebagai penjawat awam. Kalau tengok isu sekarang ni, isu berkenaan dengan integriti dalam penjawat awam. Ramai orang dah bising tentang rasuah, tentang penjawat awam yang tak amanah, pecah amanah dan sebagainya. So ini yang kita kena tengoklah. Maksudnya kita nak datangkan penyelesaiannya dengan kembali kepada agama, kembali kepada konsep yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim tadi, iaitu muhasabah an-nafs. Baik, kata Maimun bin Mihran lagi. وقال ميمون بن مهران أيضا إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاس ومن شريك شحيح. Baik, orang yang bertakwa itu lebih dahsyat dalam melakukan muhasabah terhadap dirinya berbanding daripada seorang sultan, seorang pemerintah yang zalim dan sekutunya yang syahih. Ini maksudnya yang kedekut. Maksudnya kita kata apa, kita dalam muhasabah diri kita ni, maksudnya kita lebih dahsyat lah berbanding dengan sultan. Pemerintah tu dia akan ada dia punya sekutu yang kedekut. Maksudnya yang akan menguruskan aliran keluar masuk duit negara dan sebagainya. Dia akan ada kedekut sikit lah. Sebab tu dia tak boleh keluarkan semua gini bla 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 bla. Kedekut lah kan. Sebab dia fikirkan ada benda-benda lain lagi. So dia mestilah dia kena kedekut. Tetapi kalau nak bagi tahu di sini,
kita ni, kita tak boleh langsung ada sedikit kedekut pun dalam kita muhasabah diri kita. Itu maksud dia. Lebih dahsyat muhasabah kita. Maksudnya, ataupun kita kata kalau kita nak kedekut dan lebih kedekut lagi pada diri kita. So, maksudnya kita kedekut, bakhil dalam usia kita ni, kita tak mau langsung usia kita ni disia-siakan dengan perkara yang sia-sia. Disia-siakan dalam perkara maksiat. So kita kedekut. So sebab itu kita muhasabah. Kita tak mau. Allah Ta'ala bagi kita 24 jam ni, tak mau kita sia-siakan waktu 24 jam tu dalam perkara yang sia-sia. Perkara yang maksiat, apatah lagi. So nak bagi tahu muhasabah diri ni, orang beriman, orang bertakwa, dia lebih dahsyat. Dia lebih kedekut nak, maksudnya dia tak mau, kalau boleh tak mau amalan ataupun kehidupan dia ni, maksudnya walaupun satu saat dihabiskan untuk perkara-perkara maksiat atau apatah lagi perkara maksiat dan juga perkara-perkara yang sia-sia. Baik. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Wahb qala maktubun fi hikmati ali Daud haqqun 'ala al-'aqil an la yaghfalu 'an 4 sa'at. Sa'atun yunaji fiha rabbah, sa'atun yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladhina yuwirunahu bi'uyubihi ويصدقونه عن نفسه وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحلى ويجمل فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. Baik, Imam Ahmad menyebutkan daripada Wahab Ibn Munabbih, tabi'in yang banyak meriwayatkan daripada ahlul kitab. Yang ini hikmah telah tertulis dalam hikmah keluarga Daud. Setiap orang yang berakal tidak boleh melalaikan 4 waktu. Tak boleh mengabaikan 4 waktu. Waktu bermunajat dengan Tuhannya. Waktu melakukan muhasabah diri. Waktu bersama saudara-saudaranya yang memberitahu tentang aib-aib ataupun cacat-cacat kekurangan dirinya secara jujur. Yang ni susah nak dapat. Kebanyakan orang kalau dia berkawan, dia nak yang puji-puji saja. Dia nak jet-jet je. Kan? Dia tak mau ada kawan yang tegur. Kalau kawan tegur sikit, dia kata tak friendly lah, tak ada nilai persahabatan yang baik lah, bla 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 bla. Padahal kawan tu tegur benda yang betul. Kan? Itu masalah juga. Itu maksudnya kita kena jaga waktu kita bersama dengan saudara-saudara kita yang jujur. Saudara-saudara kita yang mengingatkan kita. Yang memberitahu tentang cacat celah kita, tentang kekurangan kita secara jujur. Kan? Ada kekurangan kita, dia akan mesej kita, dia akan bagi tahu, dia akan nasihat kita. Kan? Dia akan ingatkan kita. Itu yang penting. So kita tak perlu pada pujian orang. Kalau puji-pujian ni dia akan menyebabkan ujub, menyebabkan kita lupa diri, buat apa? Lebih baik orang tegur kita. Orang tegur kita kesalahan kita dan kita berterima kasih sebab dia tolong tegur kita, sahabat kita, kan? Cuma nak tegur tu kena betul lah cara dia, kan? Baik. Serta waktu dia membiarkan diri merasakan kenikmatan-kenikmatan yang halal dan baik baginya. So ada juga kena ada waktu yang kita kena syukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah halalkan makan dan minum, kita bersama dengan anak-anak kita, waktu untuk kita bersukaria, untuk kita bergembira, berhibur, ada. Jangan kita gunakan semua waktu tu semata-mata untuk ibadat saja. Bahkan kita gunakan waktu-waktu tadi adalah untuk dalam rangka ibadat. So kita berhibur dengan anak-anak kita, kita bercuti dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, kita habiskan waktu bersama dengan mereka, melayan mereka. Itu juga satu ibadat. Dan itu juga perlu ada peruntukan dalam masa kita. Kita tak boleh 24 jam saja menuntut ilmu. 24 jam. Kalau kita jenis tak ada keluarga, tak apalah. Kita seorang-seorang, macam ulama-ulama, sebahagian ulama memilih untuk hidup dalam keadaan bujang sebab dia orang nak berkhidmat untuk ilmu, tu tak ada masalah. Boleh. Tetapi yang sebaiknya adalah supaya kita tak terjerumus dalam perkara-perkara yang boleh merosakkan kita ataupun boleh mengurangkan kehormatan kita, maka lebih baik kita hidup mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kerana Nabi SAW menikah, Nabi SAW ada keluarga, Nabi SAW bermain dengan anak-anaknya, Nabi SAW bermain dengan cucu-cucunya. So hidup macam manusia.
Cuma janganlah sampai hidup itu diperuntukkan semua untuk main dengan anak-anak. Tak boleh juga. Sebab itu hikmah dalam riwayat Wahab bin Munabbih ni betul. Maksudnya kita kena ada waktu kita bermunajat dengan Tuhan, waktu kita muhasabah diri, waktu kita bersama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tegur kita. Kemudian waktu yang kita kena biarkan diri kita untuk merasakan kenikmatan yang halal. Nikmatan halal ni makanan, kita kena juga makan. Kita kena bersama dengan keluarga. Maksudnya kita bagi tahu macam ni lah. Maksudnya kena ada waktu yang kita kena ambil cuti lah, kita kata, supaya tak stres. So ada cuti. Sebab tu dalam dekat tempat-tempat pengajian tu adanya cuti, supaya kita tak hanya fokus. Nabi SAW sendiri pun, bila ada sahabat yang datang menuntut ilmu ke Madinah, so Nabi SAW sampai waktunya Nabi suruh dia orang pulang ke keluarga mereka, kan? Sampai waktunya Nabi suruh balik. Ada waktu dia cuti, so Nabi pun ada cuti, kan? So Nabi pun tetap ada cuti. Sebab apa? Sebab jiwa manusia ni mudah memberontak, dan jiwa manusia ni mudah kita kata apa, jemu, bosan dengan satu perkara. Sebab itu Nabi SAW perintahkan mereka balik ke keluarga mereka, tetapi jangan lupa untuk berdakwah kepada keluarga mereka. Sampaikan apa yang mereka dah belajar kepada keluarga mereka. Maksudnya tidak semata-mata balik tu hanya bercuti gitu saja. Maksudnya balik bercuti berdakwah kepada keluarga. Itu maksud dia. Ajar keluarga kita tentang urusan agama. Itu maksudnya kena seimbang. So mesti kena ada waktu juga untuk kita bercuti, untuk kita tenangkan jiwa dengan cara yang berbeza, dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, bukan dengan cara yang haram, dengan pergi tempat-tempat maksiat, pergi ke Genting Highland ke, main judi ke, minum arak ke haram, maka itu tak boleh. Bukan cara yang haram, tetapi dengan cara yang halal. Antaranya pergi bercuti tak ada masalah, bercuti di tempat-tempat yang apa kita kata yang menarik, yang ada pemandangan yang indah atau pemandangan yang boleh menenangkan, itu tak menjadi masalah. Siru fil ardi fanzuru. So Allah Ta'ala suruh kita jalan di atas muka bumi. Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fanzuru. So Allah Ta'ala suruh kita fikirkan. So, tengok keindahan alam. Fikirkan tentang kekuasaan Allah. Fikirkan tentang keagungan Allah. Tak ada masalah, tak ada isu. Sebab itu 4 waktu ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad daripada Wahab bin Munabbih, mesti kita kena jaga. Mesti kena jaga. Kena ada, maksudnya kita tak boleh sia-siakan. Kan, waktu maksudnya kalau kita menuntut ilmu, masih fokus menuntut ilmu. Waktu kita muhasabah diri. Kita bermunajat dengan Tuhan, bermunajat dengan Allah. Ketika kita bangkit malam, solat dan sebagainya. Ketika kita berzikir, zikir pagi dan petang. Ada waktu kita akan duduk sendirian. Waktu tu kita tak boleh, jangan kacau dengan benda lain. Fokus. Kita fikirkan dosa-dosa kita, kekurangan kita, apa yang kita buat. Kena muhasabah. Kena muhasabah. Baik. Dan itulah yang akan kata perkataan Wahab bin Munabbih yang dinukilkan daripada hikmah ini di dalam ini, fa inna fi hadhihi as-sa'ah 'aunan 'ala tilka as-sa'at wa ijmaman lil qulub. Kenapa waktu yang terakhir ini akan menolongnya dalam menjalani saat-saat yang lain dan merupakan penghibur bagi hati. Waktu yang terakhir itu maksudnya waktu dia kita kata apa? Dia kena yatakhalla fi bainahu ladzatiha fima yahil wa yajmal. Maksudnya waktu yang digunakan untuk apa? Untuk dia merasakan kenikmatan yang ada di dunia, yang dihalalkan. Makan, minum, sekali-sekala, maksudnya bercuti dengan keluarga, berhimpun dengan keluarga, makan sedap-sedap, tak menjadi masalah. Waktu itulah yang akan menolong dia dan akan menenangkan hati dia. Tetapi kalau dia berlebihan dekat situ, dia tak bahagikan sebaiknya, tak boleh juga. Sebab itu dia apa-apa pun khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan, yang terbaik lah. Itu yang terbaik-baik. Jadi itu berkenaan dengan perkataan yang dinukilkan oleh Imam Ahmad. Wa qad ruya hadha marfu'an min kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Hatim Ibn Hibban wa ghairuhu. Dan diriwayatkan juga dengan perkataan ini. Makna perkataan ini juga diriwayatkan secara marfu'. Maksudnya ada makna hadis yang sama dengan perkataan tadi. So ini paling penting. Maksudnya di sini kata-kata hikmah tadi itu
ada maknanya dalam riwayat hadis yang diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi daripada sabda Nabi SAW oleh Abu Hatim dan juga Ibn Hibban dan lain-lain. Baik, wa kana al-Ahnaf bin Qais yaji'u ila al-misbah fayad'u isba'ahu fihi thumma yaqulu hassi ya Hunayf ما حملك على ما صنعت يوم كذا ما حملك على ما صنعت يوم كذا. وكتب عمر بن الخطاب إلى بعد عماله حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة ومن ألهنه حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. Baik. Al-Ahnaf bin Qais dia kadang-kadang mendatangi lampu miliknya, lalu meletakkan tangannya di dalamnya seraya berkata, rasakan Hanif, mengapa kamu berbuat begini pada hari sekian, mengapa kamu melakukan begini pada hari sekian. Baik, so itu Al-Ahnaf bin Qais, dia akan letak jari dia dekat lampu dia, maksudnya lampu misbah ni lampu kaca yang menutup api yang menyala tu, so dia akan letak tu bagi rasa panas. Hassi ya Hunayf, rasakan wahai Hunayf, ma hamalaka ala ma sana'ta yawm kada, apa yang mendorong kau buat benda ni sekian. So dia muhasabah diri cara macam tu kan. Ahnaf bin Qais itulah seorang kita kata sahabat Nabi. Baik, jadi dia buat macam tu, maksudnya dia letak tangan dia dekat lampu dia tu kan, bagi rasa panas sikit. Bukan dia menyeksa diri, bagi rasa sikit, apa yang kau buat ni? Apa yang buat? Ajar. Kita sekarang tak boleh lah kita nak kiaskan dengan kita ambil pisau ke, ambil apa, tak boleh lah. Jangan sampai memudaratkan diri. Itu tak panggil muhasabah diri, itu panggil memudaratkan diri. Tak boleh. Kan? Jangan buat benda yang pelik-pelik lah. Ini setakat kalau kita ambil, cukup maksudnya kita tengok api kan. Kita tengok benda-benda yang menggerunkan, so kita muhasabah diri kita. Macam mana kalau kau rasa benda ni? Kau rasa panas api, janganlah pergi letak tangan kat api kan. Tak perlulah sampai tahap tu kan. Tapi ini sebahagian salaf dia buatlah macam tu, sebab bukan nak buat apa kan, macam contoh maksudnya dia nak bagi tahu ni, rasakan sikit. Jangan sampai mudaratkan dirilah. Jangan sampai terjun daripada bangunan yang buat benda-benda pelik yang boleh memudaratkan diri, tak boleh lah, kerana masuk dalam larangan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha mengasihani kamu, Allah menyayangi kamu. So janganlah sampai kita memudaratkan diri. Maksudnya kadang-kadang kita maksudnya ialah macam contoh kita pukul dada kita ke sikit kan, sekali gitu, apa ni, bagi ingatkan diri kita, tak jadi masalah. Janganlah sampai pukul dada macam Syiah tu kan. Meratap tak jadilah. So kadang-kadang kita maksudnya kita macam nak bagi satu kesedaran itu macam tu. Apa yang aku buat macam tu. Janganlah buat depan-depan orang kan. Patutnya kita buat sendirianlah. Nanti orang ingat kita bodoh, gila ke apa kan. Macam itulah Ahnaf bin Qais dia buat kan. Jadi dia akan muhasabah diri dia cara macam tu. Jadi kita tak perlulah sampai tahap tu. Kita cukup duduk seorang-seorang, buka Al-Quran, baca Quran, ataupun kita tengok pemandangan di luar, kemudian kita tengok apa yang ada yang boleh menyakitkan kita. Kita tengok tu, kita kata bayangkan kalau aku macam ni, kalau aku dihempak oleh batu ni ke macam mana, bayangkan sekian. Kalau aku buat maksiat gini, tak pun tak menjadi masalah. Tak menjadi. Sekali-sekala tak menjadi masalah. Itu adalah bentuk muhasabah yang sabit daripada salaf. Tapi poin ni jangan buat benda yang pelik lah. Jangan buat benda yang pelik-pelik yang boleh memudaratkan diri. Saja pergi duduk kat tengah jalan, biar lori langgar ke, itu bunuh diri, tak boleh. Wa kataba Umar bin Al-Khattab. Okey, ni kita dah sebutkan tadi. Umar bin Al-Khattab pernah menulis surat kepada salah seorang gubernurnya. Dia kata apa? Hisablah diri kamu. Hitunglah diri kamu semasa lapang sebelum terjadinya hisab di masa yang sulit. Kerana barang siapa yang menghitung dirinya di masa lapang sebelum hisab di masa sulit, di kiamat nanti, nescaya keadaannya berakhir dengan keredaan dan kegembiraan. Tetapi barang siapa yang dilalaikan oleh kehidupan dan disibukkan oleh hawa nafsu, nescaya keadaannya berakhir dengan penyesalan dan kerugian. So ini
surat Umar kepada salah seorang gubernurnya. So Umar nasihat kepada gubernurnya supaya muhasabah diri. Ini penting. Sebab itu pemerintah, pemimpin dia kena suruh, macam bila kita dengar baru-baru ni bila sultan bagi nasihat. Betul lah tu. Kan ahli politik ni dia kena beringat. Dia kena ingat dia jangan terpedaya dengan kuasa yang dia dapat. Betul lah tu, bagus lah tu. Macam tu lah sebenarnya yang kita nak, maksudnya kena suruh muhasabah diri. Ahli politik sekarang ni pun yang paling banyak kena muhasabah diri. Jangan duk fikir tentang nak dapat jawatan. Jangan tamakkan jawatan saja. Kan? Sebab Nabi dah bagi tahu dah. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kamu ni terlampau tamakkan terhadap pemerintahan. Sedangkan perkara tersebut akan menyebabkan apa? Akan menjadikan penyesalan bagi kamu. Satakunu nadamatan yaumal. Ia akan menyesalkan kamu, akan menyebabkan kamu menyesal pada hari kiamat kelak. Itu yang macam itulah. Kalau kita tengok Umar praktikkan, suruh supaya pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernurnya hisap, muhasabah diri. Kan? Jadi jangan kita hanya nak disibukkan dengan hawa nafsu, disibukkan dengan kehidupan dunia yang sementara. Itu yang jadi masalah bila pemimpin-pemimpin, kalau kita tengok apabila mereka lupa daratan, mereka terlupa tanggungjawab mereka, disibukkan dengan kekayaan, kemewahan yang ada sementara itu, maka itulah yang menyibukkan mereka daripada nak berkhidmat dan berkhidmat untuk berbakti kepada rakyat, untuk mereka melaksanakan hak-hak yang telah Allah Ta'ala perintahkan ke atas mereka. Jadi kalau kita tengok balik itulah. Sama juga kita sebagai rakyat, kita muhasabah diri. Bukan kita setakat asyik-asyik kita nak salahkan pemerintah, asyik-asyik kita nak salahkan pemimpin. Anak kita buat benda salah pun kita nak salahkan kerajaan. Anak kita tak pandai mengaji ataupun buat benda yang salah, kita nak salahkan kerajaan. Sikit-sikit salahkan pemimpin, tak boleh juga. Kadang-kadang kita kena salahkan diri kita juga. Kita kena muhasabah diri. Itu pentingnya muhasabah diri. Bukan kita salahkan orang lain. Bukan kita suka untuk menyalahkan orang lain. Kan? Demikianlah juga pendakwah. Demikianlah juga tak kira lah siapa pendakwah ke siapa. Kena muhasabah diri. Janganlah kita hanya anggap kenapalah orang tak terima dakwah ni. Kerana mereka semua tak mau beriman, kerana mereka semua kafir, kerana mereka semua tak gini, sekian, mereka semua binasa, tapi kita tak pernah muhasabah diri kita. Sejauh mana, bagaimana penyampaian kita, bagaimana apa yang kita sampaikan, sejauh mana usaha kita dalam menyampaikan. Bukan setakat kita hanya, bila orang tu tak terima, kita terus kata dia tak terima kebenaran, dia tak terima sini, dia ni dah celaka, dia ni dah masuk neraka ke apa benda ke. Tak boleh. So kita pentingnya muhasabah diri dalam setiap keadaan. Sebab tu itu adalah sikap orang beriman. So kita tak bila kita selalu muhasabah diri ni, kita pun akan kuranglah nak salahkan orang lain, kan? Dia masalahnya bila orang yang tak muhasabah diri ni, itu yang dia asyik-asyik nampak salah orang lain je. Orang tu salah, orang ni salah, orang tu salah. Tak ada langsung tak salah. Sampai dia tengok orang lain, orang macam baru-baru ni, yang kita tengok ada yang tersebar, yang tular di media sosial, mana seorang suami isteri ni, isteri tu memakaikan stokin pada suami dia pun dijadikan isu. Orang jadi apa, yalah, dah tak ada benda dia nak kritik, tak ada benda yang dia nak cari, benda yang salah orang ni, semua benda, walaupun benda tu tak ada isu pun sebenarnya, kan, tapi dijadikan isu. Kan? Jadi ini yang jadi masalah bila tak ada langsung nak tengok diri sendiri. Dia asyik nak tengok orang lain. Bila asyik nak tengok orang lain ni, jadi apa benda sahaja yang keluar daripada orang lain, maka dia akan nampak buruk saja. Itu kesan bila kita tak ada muhasabah diri. Sebab apa? Bila kita disibukkan dengan muhasabah orang lain, kita tak muhasabah diri, kita akan duk cari salah orang je. Dia jadi 24 jam tu dia duk nak tengok cari salah orang. Tengok ni salah, dia ni salah, tengok ni hijau pun salah, dia ni cakap pun salah, dia ni macam ni salah. Dia semua cari salah orang. Tapi diri dia sendiri, kan,
Sebahagian orang dia suka mengumpat ustaz, mengumpat guru dia sendiri. Oleh ustaz ni penyampaian tak bagus. Oleh ustaz ni sekian gini-gini bosan. Oleh ustaz ni, oleh guru dia sendiri. Tetapi dia tak pernah ada usaha untuk apa? Muhasabah diri dia. Kan? Ilmu dia sendiri macam mana? Dakwah dia sendiri, penyampaian dia sendiri. Kalau dia duduk di tempat ustaz dia tu, guru dia, agak-agak dia boleh tak dapat sampaikan apa yang tak boleh. Jadi poin dia balik pada muhasabah diri. Kita jangan selalu tengok salah orang. Allah tengok tu dia, Allah tengok ni. Kenapa tak jadi macam tu? Kenapa tak? Dia komplain banyak. Dia kritik orang, bila dia kritik orang memang dia yang paling ke depan. Tapi bab nak tengok salah sendiri, nak tengok muhasabah diri sendiri, maka dia tak pernah nak nampak salah diri sendiri. Poinnya di sini kita kena selalu muhasabah diri. Kita kena muhasabah diri. Sebab itu, sebagaimana kita dah bacakan tadi, perkataan salaf berkenaan dengan muhasabah diri. Baik, anda rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pembahasan akan datang. Kita akan sambung lagi apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkenaan dengan muhasabah diri, berkenaan dengan ilaj. Bagaimana kita nak kita kata penyembuhan terhadap penyakit ataupun hati yang dikuasai oleh hawa nafsu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.